Okay, hai semua. Welcome back to video ini. So, hari ini kita akan berbincang tentang mekanisme pernafasan manusia dalam SPM Form 4 Chapter 8. Yang ni part 4 ya. You boleh refer 3 part yang kita dah bincang dalam video sebelum ini. So, outline of video ini kita belajar tentang tarikan nafas. So, kalau kita berbincang tentang pernafasan, maksudnya kita kena include kita punya tarikan nafas dan juga proses hembusan nafas. Dan dalam video ini, kita juga akan membanding dan membezakan yang mekanisme pernafasan antara manusia dan juga haiwan. Alright, so diagram ini um, ada proses inhalation dan juga proses exhalation, iaitu proses tarikan nafas dan juga proses hembusan nafas. So, apakah yang ada dalam proses tarikan nafas ini? So, yang pertama sekali, kita punya otot interkostal luar. So, yang otot interkostal luar ni terdekat dalam ni. So, yang ni semua interkostal, otot interkostal luar. Dia akan mengecut, otot interkostal luar akan mengecut, manakala otot interkostal dalam akan mengendur. Okay? So, yang ini penting. Dan tindakan ini akan menyebabkan sangka rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan. Tengok yang arrow ini. So, dia akan menyebabkan sangka rusuk naik ke atas dan juga ke arah depan. So, pada masa yang sama, otot diaphragm. Okay, yang ini otot diaphragm nama dia. So, otot diaphragma, dia akan mengecut dan diaphragma akan turun ke bawah dan menjadi lepeh dan mendada. So, dua proses ini, proses otot interkostal luar dan juga proses otot diaphragma, dia akan menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah dan tekanan rongga toraks berkurang. So, yang tekanan atmosfer yang lebih tinggi di luar akan mendesak udara masuk ke dalam peparu. So, ini proses tarikan nafas. Senang kan? So, yang penting kena ingat yang action yang dia punya tindakan otot interkostal luar dan juga tindakan otot diaphragma ini. Okay. So, seterusnya kita akan berbincang tentang hembusan nafas. So, hembusan nafas yang semua dia akan terbalik seperti yang dalam tarikan nafas ya. So, yang otot interkostal luar ini dia akan mengendur, manakala otot interkostal dalam dia akan mengecut. So, dia terbalik ya. So, tindakan ini akan menyebabkan sangka rusuk digerakkan ke bawah dan juga ke dalam. Dan pada masa yang sama, otot diaphragma dia akan mengendur dan diaphragma berlengkung ke atas. Tengok ni, dia punya arrow. Dia melengkung ke atas dan berbentuk kubah. So, ini berbentuk kubah. Dan kedua-dua pergerakan otot interkostal luar ini dengan otot diaphragma ini, dia akan menyebabkan isi padu rongga toraks berkurangan dan tekanan rongga toraks bertambah. So, isi padu berkurang dan tekanan dia akan bertambah. So, udara didesak keluar daripada paru-paru ke dalam atmosfer. Okay? So, yang itu proses untuk exhalation ataupun hembusan nafas ya. Alright, so seterusnya kita akan membanding dan membezakan antara haiwan dengan manusia dari perspektif mekanisme pernafasan ini. So, kalau kita nak membanding dan juga kita nak membanding dan membezakan, so kita kena include kita punya persamaan dan juga kita punya perbezaan ya. So, fikir dulu apakah itu persamaan antara manusia dan juga haiwan? Alright, so manusia dan juga haiwan mempunyai struktur khas berotot. Okay, so dua-dua manusia dan juga haiwan mempunyai struktur khas berotot untuk mengembang dan juga mengecutkan rongga pernafasan. So, seperti manusia, kita punya otot interkostal luar dan juga otot diaphragma. Okay, so yang persamaan dua-dua haiwan dan juga manusia mempunyai struktur khas berotot untuk mengembang dan juga mengecutkan rongga pernafasan. So, mekanisme pernafasan akan melibatkan perubahan isi padu dan juga tekanan. Okay, so perubahan isi padu, tekanan, dia akan menyebabkan proses yang berbeza lah. So, ada tarikan nafas, ada hembusan nafas. So, kalau kita berbincang tentang perbezaan antara haiwan dan juga manusia, so apakah perbezaannya? So, kita berbincang daripada liang pernafasannya
dan juga struktur yang membantu pernafasan dan juga mekanisme pernafasannya. So yang pertama sekali, serangga. So liang pernafasan serangga adalah spiral curve dan struktur yang membantu pernafasan untuk serangga adalah thorax dan juga abdomennya. Dan mekanisme pernafasan serangga dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot abdomen. Okay. So untuk ikan, dia punya liang pernafasan melalui mulut dan juga operculum. Operculum di sini ya. So struktur yang membantu pernafasan adalah operculum dan juga rongga mulut berotot. Dan mekanisme pernafasan ikan dibantu oleh pergerakan dasar rongga. Pergerakan dasar rongga dan juga otot operculum. Kalau you dah lupa semua mekanisme pernafasan haiwan ini, you boleh rujuklah kepada video yang kita dah post dalam minggu lepas. Alright, so katak. Apakah liang pernafasan katak? Adalah lubang hidung. So kat sini tak ada lubang hidung, tapi yang katak yang sebenar ada lubang hidung ya. So struktur yang membantu pernafasan adalah rongga mulut dengan dinding yang berotot. So mekanisme pernafasan katak dibantu oleh pergerakan pantas dasar rongga mulut dan juga dia punya sifat kekenyalan peparu. So katak menggunakan peparu untuk bernafas ya. So yang akhir sekali, manusia. So liang pernafasan manusia, kita semua tahu, lubang hidung. Dan struktur yang membantu pernafasan, kita ada diafragma, sangkar rusuk dan juga otot intercostal yang kita dah bincang tadi ya. So mekanisme pernafasan dibantu oleh pengecutan dan juga pengenduran otot intercostal dan juga otot diafragma. Dan ia ini akan menyebabkan perubahan isi padu dan juga perubahan tekanan udara lah. So dia akan menyebabkan proses yang tak sama. So ada tarikan nafas, ada hembusan nafas. So itu saja untuk recap hari ini. Dalam video ini kita berbincang tentang tarikan nafas dalam mekanisme pernafasan manusia dan hembusan nafas, dan juga kita membanding dan membezakan antara manusia dengan haiwan dari perspektif mekanisme pernafasannya. So itu saja untuk video ini. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.